Sekian. Dan disyaratkan pula jangan menyaja jijak akan najis yang basah dan yang kering. Di dalam demikian tiada diberati melera akan kakinya daripada menjejak najis. Kerana bahawasanya yang demikian itu mencederakan akan khusyuk. Ini masalah kalau dia tu solat sunat safar dengan keadaan berjalan kaki. Maka sambilan dia berjalan, sambilan dia salat. Maka disyaratkan pula jangan menyaja sengaja jejak akan najis, mempijak akan najis yang basah dan yang kering. Jadi masa berjalan tu jangan dia sengaja mempijakkan akan najis. Najis yang basah atau najis yang kering sama. Syaratnya jangan sengaja mempijakkan. Di dalam demikian itu, di dalam yang demikian itu tiada disyaratkan jangan menyaja jejak akan najis. Dalam keadaan demikian itu, dalam keadaan disyaratkan jangan sengaja mempijak akan najis, tiada memberati tidak dipaksa. Tidak diberati, tidak dipaksai memelihara akan kakinya, menjagakan kakinya daripada menjejak najis. Jadi maknanya syarat jangan sengaja menjejak akan najis yang kering atau basah. Dalam keadaan begitu pun dipaksakan orang yang berjalan sambil semayang saat itu, jagakan kaki dia, kena tengok kat kaki dia supaya tidak menjejak akan najis, tak mesti jalan biasa. Jadi tak payah kita tengok kat kaki, tak diberati kita perhati kat kaki takut ada jejak najis, tak mesti gitu. Jadi jalan biasa. Kalau terpijak tu dimaaf. Kalau terpijak najis dengan sebab kita tak sengaja, sebab tidak dipaksakan, tidak diberati perhati tengok ke kaki takut ada pijakan najis, tak mesti. Kerana bahawasa yang demikian itu melerakan kaki daripada menjejak najis, kerana bahawasa yang demikian itu diberati memeliharakan kaki daripada menjejak najis, mencedera ia yang praktik memeliharakan kaki akan khusyuk sembahyang. Jadi kalau nak jaga supaya tak nak jejak najis tu jadi hilang khusyuk kita pula dalam solat, lalu tu jalan biasa. Kalau terpijak pun dimaaf. Hanya jangan sengaja mempijak akan najis saja. Syaratnya jangan sengaja. Itulah. Dan jika ada najis pada mulut binatang yang dikenderaan, padahal ia sembahyang di atasnya, maka hendaklah meninggalkan memegang tali kekangnya. Maka batal sembahyangnya jika memegang akan dia sebab menanggung akan suatu yang berhubung dengan najis. Katanya, dan jika ada najis pada mulut binatang yang dikenderaan,
yang dikenderanya. Padahal ia sembahyang atas binatang yang dikenderanya. Sekiranya kat mulut unta, kat mulut kuda itu ada najis, tapi kita naik di atas belakang dia, kita nak solat musafir, solat safar, maka hendaklah meninggalkan pegang tali kekangnya. Jangan pegang tali kekang lah. Bagi solat tu maka jangan pegang, meninggalkan memegang, maknanya jangan pegang akan tali kekang. Sebab tali kekang tu dia bersambung dengan mulut. Maka batal sembahyang jika memegang akan dia. Itu jadi batal sembahyang sekiranya kalau dia pegang. Kenapa boleh batal sembahyang? Sebab menanggung ia seorang akan sesuatu yang berhubung dengan najis. Jelas, bersalahan jika ditaruh di bawahnya atau ditindiskan dia dengan tangan, maka tiada batal sembahyangnya. Bersalahan bersalahan jika ditaruh di bawahnya, letak tali kekang tu di bawah badan dia, letak tali kekang atas belakang tu duduk di atas, atau ditindiskan dia dengan tangan, letak tali tindih atas. Jadi maknanya dia tak pegang. Kalau pegang tu jadi menanggung, artinya tak di bawah tak jadi menanggung. Artinya tali itu di atas belakang, tekan dengan tangan, tindihkan dengan, impitkan dengan tangan, maka tiada batal sembahyangnya sebab tidak jadi menanggungkan sesuatu yang berhubung dengan najis. Sebab dia tak ada berhubung dengan najis, hanya berhubung dengan benda yang berhubung dengan najis. Jangan menanggung saja. Jangan menanggung, kalau sentuh tak mengapa. Macam tali yang berhubung dengan najis pada masa lalu. Dan maka manakala berhenti ia sebab sampai kepada perhentiannya, sama ada tempat yang dikosat atau tiada, maka wajib ia turun daripada kenderaan dan disepenuhkan sembahyangnya serta menghadapkan kiblat, menyempurna akan segala syaratnya dan di atas kenderaannya. Dan manakala berhenti ia. Berhenti itu kenapa? Sebab sampai kepada tempat perhentiannya. Dia nak bersinggah, dia nak berhenti, dah sampai. Lepas tu dia sampai kepada tempat yang dia nak berhenti, sama ada tempat yang dia berhenti itu sama ada yang dikosat atau tiada. Dah sampai tempat tujuan dia, tempat dia nak pergi, artinya belum sampai. Tetapi dia berhenti. Jadi rupanya, contohnya kita semayang, dalam tengah-tengah solat saat itu, tengah-tengah sembahyang saat itu,
Tiba-tibanya sampai kepada tempat yang kita nak berhenti. Apabila sampai, tapi kita solat belum habis lagi. Maka di situ wajib ia turun daripada kenderaannya. Wajib dia turun daripada kenderaan dan disempurnakan sembahyangnya. Lepas tu sembahyang itu disempurnakan, dia habiskan. Dia sebenarkan sembahyang dia dah habis sembahyang dia tu serta menghadap kiblat. Serta kena menghadap kiblat. Jadi maknanya dia contohnya dia sembahyang dapat satu rakaat, kebetulan sampai kepada tempat yang dia nak berhenti. Apabila sampai itu wajib data dia kena turun daripada kenderaan dan sambungkan sembahyang dia ke bawah. Lepas tu kena menghadap kiblat hingga habis solat. Itu maknanya kena sepenuhkan, habiskan sembahyang kat bawah lah. Serta wajib kena menghadap kiblat sebab dia dah berhenti. Sebab dia dah tak berjalan. Itu maknanya dan disepenuhkan sembahyangnya serta menghadapkan kiblat. Habis itu, lepas tu kitab tu jatuh. Kena tambah menyempurna tambah maka tiada. Maka tiada harus maka tiada harus menyempurna akan segala syaratnya di atas kenderaan. Kita tambah di situ sebelum pada menyempurnakan akan tambah kata maka tiada harus tambah itu. Jadi naknya maka tiada harus menyempurna akan segala syaratnya atas kenderaan. Jadi mana dengan sebab kita sampai kepada tempat perhentian, wajiblah kita turun daripada kenderaan. Kalau kereta pun kena turun daripada kereta, kalau motor pun kena turun daripada motor dan habiskan sembahyang kat bawah. Dan juganya kena menghadap kiblat. Tak boleh kita nak habiskan sembahyang, nak selesai habiskan sembahyang di atas kenderaan tu tidak harus. Maknanya kalau tak turun tu membatalkan sembahyang. Sebab boleh sembahyang di atas kenderaan tu pada masa berjalan, bergerak, berjalan saja. Habis. Kemudian katanya dan wajib menghadapkan kiblat. Wajib menghadapkan kiblat dan menyempurnakan segala rukunnya bagi orang yang mengendara binatang atau perahu jika dapat, jikalau dapat, atau setengahnya barang sedapat, seperti ada duduk atas umpama sekeduk atau syibriyah dan perahu yang lain daripada orang menjalankan perahu. Yang lain daripada orang menjalankan perahu.
Siapa yang orang yang menjalankan perahu, yakni juru mudinya. Drive dia dah. Driver dia. Kapten dia. Semua tu kait kata jika mudah. Seperti ada kenderaannya itu berhenti. Dan dapat ia memalingkan binatang itu kepada kiblat. Seperti ada talinya pada tangan. Maka tiada mudah demikian itu, maka tiada wajib atasnya melainkan pada takbiratul ihram dia. Itu pun jika mudah. Jadi maksud dengan secara ijmalnya di sini, sekiranya kalau ada kemudahan, mesti kena buatkan segala rukun-rukun solat tu dengan secara sempurna. Takbiratul ihram pun mesti kena menghadap kiblat. Sekiranya kalau ada kemudahan nak menghadap. Berdiri pun kena berdiri. Sekiranya kalau ada kemudahan untuk berdiri. Rokok kena rokok yang sepenuh, rokok macam rokok biasa. Yang sepenuh, rokok yang semacam kita rokok semayang di masjid di biasa ni, kena rokok. Sujud pun mesti kena sujud yang sepenuh, tak boleh nak isyarat, mesti rokok macam kita semayang kat rumah. Sekiranya kalau ada kemudahan, semuanya kalau ada kemudahan mesti kena buatkan rukun-rukun solat, perbuatan solat tu dengan secara sempurna. Syarat dan rukun tu mesti sempurna. Sekiranya kalau ada kemudahan, mudah nak buat. Dengan maknanya kalau susah, kalau susah nak buat, maka boleh ditinggalkan. Jadi takbiratul ihram ketika takbir menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat seluruh sembahyang. Mulai daripada awal sampai akhir. Sekiranya kalau ada kemudahan. Sekiranya kalau tidak ada kemudahan, maka wajib menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram saja. Itu pun kalau kemudahan menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Kalau tidak, tak payah tak menghadap kiblat juga pada masa takbiratul ihram. Jadi maknanya sakat mana boleh buat, mengikut asal mesti dibuatkan. Tengok dia katanya, dan wajib menghadapkan kiblat. Kiblat tu wajib kena menghadap. Dan menyempurnakan segala rukun. Rokok yang sempurna, sujud yang sempurna. Bagi orang yang mengendera binatang atau perahu. Kalau dia duduk di atas, kalau dia kenderakan akan binatang, tetapi nak rokok, nak sujud sepenuh tu tak boleh lah. Sekadar menghadap kiblat tu kalau boleh nak berpaling. Sekiranya kalau boleh nak berpaling, tengok dia katanya wajib tu jikalau dapat, wajib menghadapkan kiblat dan menyempurnakan segala rukun tu jikalau dapat, jikalau kemudahan, jikalau boleh nak buat. Kalau kita katanya sekiranya kalau nak berdiri, boleh nak berdiri. Seperti di atas perahu yang besar, di atas kapal laut, dia nak berdiri pun boleh, dia nak rokok dengan secara rokok yang sempurna, rokok seperti kita solat kat rumah, sujud seperti kita sujud kat rumah, seperti kita duduk di atas perahu tu dia luas,
maka kalau boleh buat dengan secara sepenuh, boleh menghadap kiblat, maka wajib. Tapi kalau di atas kereta, di atas kereta biasa ni tak bolehlah kita nak berdiri, tak bolehlah kita nak rokok dengan secara sepenuh, nak sujud tak boleh, nak menghadap kiblat pun tak boleh. Kalau tengah-tengah masa kereta berjalan, sekiranya kalau tak berkebetulan dengan jihad kiblat, maka sekiranya kalau kita katanya kita penumpang, kita duduk atas kereta, kita penumpang, maka ketika takbiratul ihram tu boleh kita nak menghadap kiblat. Kita seorang tu boleh, sebab kita penumpang, duduk kat belakang. Lepas tu nak pusing menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram tu boleh. Maka mesti tu seperti lagi akan datang. Jadi maknanya kalau ada kemudahan nak kena menghadap kiblat, mudah nak menghadap, dan segala rukun itu mesti boleh nak sepenuhkan, boleh nak buat dengan secara sepenuh, maka wajib. Atau setengah, atau setengah-setengah, maknanya buat setengah, tak boleh buat setengah. Barang sedapat, sekadar boleh buat. Keadaannya begitu. Seperti ada duduk di atas umpama syakduk atau syabriyah. Maknanya syakduk tu di atas belakang unta. Kalau syabriyah tu di atas belakang gajah. Dia macam khemah, macam apa dia tu. Di atas belakang unta, syakduk dia panggil. Syabriyah itu di atas belakang gajah. Tapi dia duduk memang yang ni kalau boleh, kalau nak sujud tu memanglah tak boleh. Kalau nak sujud tu memang tak boleh. Tetapi kalau rokok nak tunduk belakang tu boleh. Maka kena buat. Dan perahu, kalau dia solat di atas perahu yang besar, tapi perahu ni yang lain daripada orang menjalankan perahu, kapten dia. Orang yang menjalankan perahu tu, yakni juru mudinya. Maka kalau kita katanya perahu tu besar, boleh kita solat macam duduk kat dalam rumah, maka mestilah. Jika mudah ni pun dia kait katanya jika mudah. Kalau kita duduk di atas kapal tu, jadi maknanya boleh ke tidak kita nak berdiri, kalau tak boleh kita sembahyang dalam duduklah. Lepas tu rokok sujud isyarat buat tunduk. Gitu. Seperti ada kenderaan itu berhenti. Kalau kenderaan dia tu berhenti, tapi tak berhenti sekejap, tak turun, maka boleh menghadap kiblat, maka kena menghadap. Dan dapat kenderaan dia tu berhenti dan dapat ia memalingkan binatang itu kepada kiblat. Jadi maknanya berjalan-jalan kebetulannya tempat tu berhenti tak nak turun, berhenti sekejap, lepas tu tak nak turun. Boleh nak memalingkan binatang dia tu kepada kiblat. Mesti kena palingkan menghadap kiblat. Sekiranya kalau tak dapat, tak mengaku. Seperti boleh nak memalingkan tu seperti ada talinya pada tangan. Tali kekang tu boleh nak kontrolkan, nak bagi dia paling menghadap kiblat tu boleh. Maka jika tiada mudah yang demikian itu, sempurnakan menghadapkan kiblat tu, maka tiada wajib atasnya malaikat takbirat pada malaikat wajib kena menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram. Kalau tak boleh nak buat tu mesti kena menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram saja. Jika mudah pula nak menghadap kiblat pada masa takbiratul ihram, itu kalau kemudahan pula. Pendek katanya cara dianya
Kalau boleh buat dengan secara asal, mesti kena buat. Kalau tidak, buat sekadar apa yang boleh buat. Daripada perbuatan semayang, berdiri itu apa dia? Berdiri itu tak wajib dah. Apa dia? Rokok dan sujud. Yang masalahnya rokok dan sujud tu lah. Menghadap kiblat, itu sekadar yang boleh buat, kita buat. Kalau tak boleh buat, takbiratul ihram pun tak menghadap kiblat. Rokok pun kita tak rokoknya sepenuh, sujud pun kita tak sujud sepenuh. Boleh dengan secara isyarat. Dan jika tiada mudah di dalam takbiratul ihram, seperti binatang itu liar, kalau kita nak berpaling menghadap kiblat, jadi susah sebab binatang itu liar dan sukar. Atau tiada sukar nak memalingkan dia menghadap kiblat. Kita nak paling sendiri itu binatang itu payah. Nak memalingkan dia tu jadi dia tak nak berpaling kepada kiblat. Atau tiada tali kekang pada tangannya. Tak ada tali kekang nak memalingkan muka binatang kepada kiblat tu tak boleh. Atau lainnya. Seperti kita dalam kereta, kita ada penumpang di atas kapal, kita di atas motor, kita di atas kereta, nak berpaling kepada kiblat tu tak boleh. Maka tiadalah wajib menghadap kiblat di dalam takbiratul ihram pula. Kenapa tak wajib? Kerana masyaqqah. Gitulah. Kerana ada kesusahan. Jadi dia caranya begitu. Buat apa yang boleh buat. Adapun orang yang menjalankan perahu, kapten tadi. Adapun orang yang menjalankan perahu, tiada wajib atasnya sempurnakan segala rukun. Dan jika mudah atasnya sekalipun, sebab orang yang menjalankan perahu kapten tu, kalau zaman dulu dia kena duduk dia tempat bulat dia pegang tu. Dia kena jaga, kalau dia terlepas tu boleh jadi perahu tu ada ke arah lain. Jadi maknanya dia tak boleh tinggal di situ. Maka kalau dia nak solat tu, solat dengan nak rokok, nak apa tu tak payah mengadap takbiratul ihram, tak payah menghadap kiblat, dan rokok isyarat, sujud pun isyarat. Malaikan pada takbiratul ihram juga. Malaikan pada masa takbiratul ihram saja jika mudah. Maka ketika takbiratul ihram tu kalau kemudahanlah, dia boleh berpaling kepada kiblat. Contohnya kita menghadap ni, kita kapten duduk sini. Lepas tu ketika nak takbiratul ihram, boleh kita nak berpaling gini. Paling takbiratul ihram contohnya sebelah ni tu sebelah kiblat. Lepas tu kita nak paling gini, takbiratul ihram, lepas tu pusing balik. Sekiranya kalau boleh buat gitu, buatlah. Itu jika mudah dia katanya. Kenapa jadi tak wajib dia sepenuh walaupun ada kemudahan sekalipun malaikan pada takbiratul ihram pun jikalau mudah. Kerana jika diberatkan dia akan orang yang orang menjalankan perahu, demikian itu menyempurnakan, memutus pekerjaannya daripada mengerjakan sunat. Jadi maknanya memutuskan kerjaan dia, tugasan dia. Memutuskan pekerjaannya, ini tugasan dia daripada mengerjakan sunat safar. Kalau kita katanya kapten sekalipun, mesti kena sepenuhkan perbuatan rukun-rukunnya, maka menyebabkan kerjaan dia tu tak boleh nak buat solat musafir.
Sama juga kapten kapal tu dia nak berpaling kepada mana-mana pun tak boleh, kena tunggu adab dia. Kalau gitu maknanya sekadar yang boleh buat takbiratul sekadar baca saja. Lepas tu rokok tunduk sikit, dah sujud rendah sikit, sekadar dia boleh. Sekadar dia boleh tengok kepada depan lagi. Seperti kita drive kereta, kalau nak solat, takbiratul Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, baca doa iftitah, baca Fatihah. Lepas tu sudah Fatihah tu takbir intiqalat, lepas tu rokok tu isyarat. Tunduk sikit saja. Jangan banyak sebab nak tengok jalan lagi. Sekadar boleh buat. Dan haram atas orang yang mengerjakan sunat di dalam safar itu berpaling daripada pihak jalan yang dikosadnya kepada pihak yang lain kerana ganti kiblatnya. Contohnya macam saya duduk sebelah ni. Ni jalan saya nak pergi begini. Kiblat sebelah kanan. Contohnya kiblat sebelah kanan. Kiblat saya ni sebelah kanan. Lepas tu kiblat tu sebelah kanan. Maka kalau nak paling ke sebelah kiri haram. Membatalkan sembahyang. Jadi maknanya kita menghadap ke sebelah ni. Sebelah ni bukan sebelah kiblat. Bukan kanan saya ni kiblat. Maka jangan berpaling pada pihak lain daripada jalan yang dikosak. Kita nak tuju pada jalan yang betul. Ikut berpaling kepada menghadap dada kita, menghadap pada pihak yang kita nak pergilah. Lepas tu nak jadi jalan tu belok, itu ikutlah. Ikut jalan lah, belok. Maka ikut jalan lah, tak mengapa di situ. Tetapi jangan berpaling kepada pihak yang lain daripada pihak kita kuasa. Jalan jangan berpaling kepada lain pada pihak jalan kita yang bukan kiblat. Kenapa? Kerana ganti kiblat. Ini kerana jalan yang dikosak yang dia nak tuju tu dah ganti daripada kiblat. Jadi maknanya ikut jalan kita, dia nak bengkok, dia nak pusing kat mana sekalipun, itulah kiblat kita. Itulah kiblat kita. Sebab dia ganti daripada kiblat yang asal. Dia ganti daripada kiblat asal. Maka yang itulah kiblat. Walaupun sekejap kau ni sebejap begini jadi macam ular. Macam kita drive jalan tepat bukit-bukit ya. Jadi bila naik turun pusing begitu, pusing begini. Itulah kiblat kita. Dia dah ganti daripada kiblat yang asal. Maka sekiranya kalau kita semayang kat rumah, nak boleh ke tidak nak berpaling pada kiblat? Tak boleh. Maka di sini begitulah. Pihak jalan yang dia nak tuju tu ialah kiblat yang diganti daripada kiblat asal. Mana itu dah kiblat dia. Maka tak boleh nak berpaling. Jalan pusing ke mana, gitulah dia ikut. Dan jika berpaling dia daripadanya kepada pihak lain dengan sengaja nak berpaling dan tahu kata tak boleh, lagi tahu ia akan haramnya, batal sembahyang. Batal sembahyang. Malaikat ia berpaling kepada pihak kiblat, tiada mengapa. Malaikat dia menghadap kepada kiblat, tak mengapa. Contohnya saya ni begini. Sebelah kanan ni kiblat. Sebelah kanan ni kiblat, tapi jalan saya ke sebelah ni. Maka sekiranya paling ke kiri membatalkan sembahyang. Kalau sengajalah. Maka kalau kita berpaling kepada kiblat itu tak membatalkan.
Kalau kita berpaling kepada kiblat tidak membatalkan sebab itu adalah kiblat yang asal. Maknanya kita berpaling kepada yang asal. Yang kita yang katanya jalan kita kat mana situlah kiblat itu yang ganti. Gitulah. Jadi maknanya kalau kita kalau berpaling kepada kiblat tinggal pihak jalan berpaling kepada pihak kiblat tidak membatal sebab berpaling kepada pihak yang asal. Tetapi kalau lain maknanya kalau saya ni kalau sebelah kanan tu kiblat berpaling kepada kanan tak membatalkan. Tetapi kalau berpaling kepada kiri membatalkan. Dan jika berpaling dengan lupa kepada yang lain daripada kiblat atau dengan jahil haramnya tak tahu kata haram atau sebab liar binatang tiada mengapa. Jika berpaling dengan lupa, dia lupa katanya ini bukan tak boleh nak berpaling atau lain atau dengan sebab lupa atau lain berpaling kepada lain pada kiblat. Contohnya kalau saya ni paling pada kiri lah sebab belah kanan tu kiblat berpaling kepada kiri dengan terlupa kata dia dalam solat dengan lupa kata dia tu dalam solat. Sekali lagi, dan jika berpaling dengan lupa kata dia tu di dalam solat. Kepada lain daripada kiblat. Kalau kepada kiblat tak batal dengan yakin. Macam kata tadi sebab asal. Atau dengan jahilkan haram, dia tak tahu kata haram berpaling. Sebab tu dia paling atau dengan sebab liar binatang. Jadi binatang dia tu naik. Sekejap dia paling kotus, dia paling jadi dia binatang dia tu liar, dia tak biasa dengan kenderakan. Tiada mengapa, tetapi wajib dibalikkan dengan segala. Wajib kena balik mesti wajib dibalikkan dengan segala. Wajib kembali kepada pihak jalan dengan segala apabila dia tahu, apabila dia teringat. Kata dia di dalam solat. Kalau buat lambat nak paling tu adalah membatalkan sembahyang. Dan memadalah orang yang sembahyang di atas kenderaan binatang ke, artinya kapal ke, kereta ke, mutu ke. Kalau perahu yang kecil ke, artinya kapten dia ke, memadalah dengan isyarat kepada pada rokok dan sujud. Maknanya rokok isyarat, sujud isyarat. Jadi tunduk sikit, buat tunduk sikit-sikit gitulah. Sekadar boleh. Kalau kereta yang drive kereta tu tak boleh nak tunduk banyak kan. Sebab nak tengok jalan, tunduk sekadar jangan banyak, nak tunduk tapi boleh tengok jalan lagi. Tetapi pada sujud lebih dilebihkan tunduknya daripada rokok. Jadi maknanya isyarat pada sujud tu kena lebih rendah, lebih tunduk daripada rokok. Jadi kita kena tahu tu nak rokok nak buat setara mana. Kalau kita drive sendiri sujud nak rendah pada tu lagi. Gitulah. Lepas tu kalau kereta tu kalau kita penumpang maknanya boleh kita nak sujud nak rokok betul tak boleh. Nak sujud betul tak boleh. Tetapi kita boleh tunduk banyak daripada drive. Itu kena buat. Supaya beza kenapa dia katanya sujud itu lebih tunduk, lebih rendah, lebih tunduk daripada rokok.
supaya beza antara keduanya rokok dan sujud. Kalau sama tu tak tahu mana rokok mana sujud pula. Dan tiada wajib ia menghantar dahi atas leher binatang atau pelananya jika dapat sekalipun. Contohnya kalau kita di atas kereta tu kena letak di kereta. Kalau kita duduk dalam kereta yang kursi sebelah belakang tu, maka kena letak dahi kita di atas kursi di depan ke. Ni kursi di depan mesti kena letak gitu ke. Ni kursi di depan mesti sujud kena letak gitu ke. Dia katanya tak mesti. Kalau kat datang belakang binatang tu, dia leher binatang tu duduk gini, maka tak mesti dahi kita sampai ke letak di atas leher binatang. Itu maknanya dan tiada wajib ia menghantarkan dahi atas leher binatang atau pelananya jikalau dapat, sekalipun dapat nak letak tapi tak wajib. Gitulah. Dan jikalau ia berjalan kaki, dia sembahyang solat musafir dalam keadaan jalan kaki. Ini banyak benda sikit dia. Kalau berjalan kaki. Dan jikalau berjalan kaki, maka wajib ia menyempurnakan rokoknya dan sujudnya dan menghadap kiblat kepada keduanya dan pada takbiratul ihram dan duduk antara dua sujud. Kerana mudah padanya dan berjalan ia pada qiyam dan tasyahud dan i'tidal dan salamnya. Kalau dia sembahyang solat musafir, solat safar dalam keadaan berjalan kaki, maka wajib ia sempurnakan rokok dan sujud. Rokok kena rokok sempurna seperti kita rokok solat kat rumah. Sujud pun kena sujud yang sepenuh seperti kita sujud solat kat rumah. Dan menghadap kiblat pada keduanya. Dan pada takbiratul ihram dan pada duduk antara dua sujud. Jadi maknanya, contohnya sebelah kanan saya ni kiblat. Sebelah kanan saya ni kiblat, sebelah kiri ni bukan. Saya ada jalan ke jihad ni. Maka apabila berjalan tu nak takbiratul ihram mesti pusing. Pusing, Allahu Akbar. Paling. Baca Fatihah sambil jalan. Sambil jalan. Apabila habis Fatihah tu nak rokok, menghadap berpaling kepada kiblat. Rokok betul. Sudah rokok, bangun i'tidal. Bangun i'tidal berpaling kepada pihak jalan dia. Jalan-jalan sejatuh, jalan. Apabila dia nak sujud, dia berpaling kepada kiblat, turun sujud. Sujud satu, duduk dan sujud yang kedua. Bangun berdiri, jalan. Bangun berdiri, berjalan. Jalan sambil baca Fatihah. Apabila nak rokok pula, berhenti, paling kepada kiblat, rokok betul. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, menghadap pada jalan dia. Jalan lagi. Lepas tu apabila nak sujud, paling kepada kiblat, turun sujud, tamu sujud yang kedua. Lepas tu bangun berdiri, baca tahiyat. Bangun berdiri, menghadap pada kiblat, baca tahiyat. Lepas tu beri salam pun dalam keadaan berdiri berjalan tu lah. Jadi maknanya takbiratul ihram kena menghadap kiblat, rokok mesti rokok sempurna. Sujud mesti sujud sempurna, duduk antara dua sujud pun kena buat juga. Kena menghadap kiblat juga. Maknanya yang boleh buat sambilan berjalannya di mana?
Dia katanya kerana mudah padanya dan berjalan ia ni masa yang dia boleh buat dalam dan sambil dalam jalan pada qiyam Fatihah dan tasyahudnya, yakni tasyahud akhir dan i'tidal dan salam. Itulah yang boleh buat dalam masa berjalan. Yang lain maknanya rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, takbiratul ihram kena berhenti, lepas tu menghadap kepada kiblat. Jadi lambat sampailah sikit sebab pada masa rukuk dan sujud, duduk antara dua sujud tu kena berhenti. Gitulah. Nanti kalau buat macam ni nanti orang tengok nampak pelik. Jalan-jalan paling rukuk, jalan-jalan sekejap paling turun sujud, duduk sujud, bangun berjalan pula. Itulah cara dia ni. Habis dan tiada harus sembahyang fardu di atas kenderaan melainkan adalah kenderaannya berhenti atau ada berjalan, ada orang yang menuntunkan dia. Kita akhir di situ. Dan tiada harus sembahyang fardu atas kenderaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala Allahumma astaghfir kama qala. Wassalamu. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba. Salam. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.